berbincang dan berhasrat untuk meluluskan satu kawasan laut di Sanglang Kedah untuk dibangunkan pelabuhan, dan pelabuhan itulah yang akan bersambung dengan pelabuhan Songkla melalui land bridge yang akan melintasi Seketing Kerak. Dipanggil AI, Artificial Intelligence. Artificial ni tiruan, intelligent tu kepandaian tiruan. Dilancarkan. Kenapa dia tak boleh nak sokong KSP adalah DAP Pulau Pinang bantah projek tu. Jadi Perdana Menteri ni adalah Perdana Menteri mewakili DAP. Jadi bagi saya kesimpulannya Sanusi seorang menteri besar yang fail. Barisan Esko gagal. Hanya menjual janji dan juga menjual impian. That's all. Jual impian. Ayat tidak yakin, kami tidak yakin kamu mampu mencapai apa yang kamu perkatakan, umumkan, terutama melibatkan proyek-proyek besar mega. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kembali sekali lagi bersama saya dalam rancangan Hard Talk with Halim Romli. Kali ini kita akan memperkatakan tentang The Greater Kedah. Satu wawasan gagasan yang dilancarkan oleh Sanusi beberapa tahun lalu sejak beliau menjadi Menteri Besar Kedah. Siang semalam telah dilancarkan, di-rebrandingkan sekali lagi The Greater Kedah ini oleh Sanusi bersama pegawai dia di Seri Mentalun. Banyak isu yang beliau perkatakan dan banyak isu yang kita cuba akan ulaskan mengenai The Greater Kedah yang melibatkan pelbagai projek mega, yang melibatkan pelbagai projek, melibatkan pelaburan dan juga KSP Kulim semestinya. Dan dalam pelancaran atau rebranding Greater Kedah ini dinyatakan oleh Sanusi mengenai hala tuju dan matlamat Greater Kedah bila akan tercapai. Apa kata? Jom kita tonton sebahagian daripada majlis tersebut, termasuk sidang media yang diadakan selepas itu. Apapun persoalan besar, adakah wawasan The Greater Kedah ini akan berjaya? Yang selama ini ramai kita netizen perkatakan tentang kelemahan takbiran Sanusi dalam menguruskan ekonomi, terutamanya di Kedah. Mungkin beliau berjaya dari segi politik, tapi menguruskan ekonomi untuk kebaikan, kemakmuran rakyat Kedah rasanya gagal. Apa kata netizen? Saya ada buat satu undian mengenai kejayaan atau kegagalan Sanusi ini. Apapun, jom kita tonton bahagian daripada pelancaran ataupun rebranding The Greater Kedah ini. Pelancaran ini seperti yang katakan dilancarkan di Seri Mentalun, nama rasmi MB Sanusi. Dan seperti biasa kita lihat di belah kanan ada Haim Ilman, Esko Pelaburan dan Tinggian Tinggi Negeri Kedah, dan juga beberapa orang pimpinan kanan Negeri Kedah. Cuma itulah, adakah ini hanya sekadar mimik Sanusi untuk menunjukkan diri beliau kembali yang sejak kebelakangan ini agak sendu? Apa kata kita refresh, kita flashback apa sebenarnya yang dikatakan The Greater Kedah ini? Kita ada projek-projek ikonik, projek-projek yang akan membawa game changer ekonomi kepada Kedah. Kita akan usahakan semua projek itu sampai berjaya. Apakah halangan yang membantukan projek-projek itu? Kita akan kais satu-satu. Bincang lele.
Okey, isu KSP ni sudah lama diperkatakan dan beliau seringkali menyalahkan kerajaan persekutuan kerana gagal memberi kelulusan untuk memulakan projek ini. Kita tahu memerlukan kelulusan pihak kerajaan persekutuan. Hello. Ya, jangan bicara. Ni hari-hari dia maki lepas tu. Saya dah tulis surat dah 3 kali. Anu tak jawab. Tarak lapak aku jawab. Apa pun kerja macam mana. Cakap elok-elok. Okey, tahu. Okey. Itu antara masalah besar bagi projek permulaan pelancaran KSP Kulim yang dikatakan berkait rapat dengan kelulusan pihak kerajaan persekutuan, terutamanya daripada MOF dan MOT. Usaha untuk lepasi satu demi satu. Kita akan usaha tanpa henti. Satu-satunya sebab Dan ini seringkali beliau ulang setiap kali berada di pentas politik sebab utama projek KSP tak dapat dilancarkan. kenapa dia tak boleh nak sokong KSP adalah DAP Pulau Pinang bantah projek tu. Jadi Perdana Menteri ni adalah Perdana Menteri mewakili DAP. Kerana dia tak suka KSP. Pulau Pinang bantah daripada mula-mula cadang. Sampailah dia bantah. Mai Perdana Menteri ni ikut DAP seketika. Satu di Greater Kedah. Dan kita tahu antara punca kelulusan tidak diberikan seperti mana kita dah dengar penjelasan oleh McNeary, Rafizi mengenai feasibility. Adakah projek ini akan membawa manfaat, untung? Sebab ia melibatkan kos yang tinggi, 6-10 bilion. So, siapa pelabur-pelabur, siapa yang akan sanggup mengeluarkan duit buat satu lapangan keterbangan di Kulim? Dan mengikut perancangan Sanusi, mereka mahukan airport bayang lepas itu dipindahkan ke Kulim. Selain daripada mahu menjadikan sebuah airport kargo. Yang kita tahu kargo pada masa ini hanya 9% menggunakan kapal terbang. 90% menggunakan belly kargo. Kargo yang dibuat melalui kapal terbang penumpang. Ya, itulah menyalahkan PMX Anwar Ibrahim, menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak swasta dan juga menyalahkan teks yang beliau baca. Itulah yang kita kenali siapa Sanusi ya. Apapun ini adalah anak-anak Kedah. Ingatan kepada anak-anak Kedah. Kita beri galakan, kita beri motivasi, kita beri kesedaran untuk dia bersedia dari segi emosi, dari segi jasmani, dari segi rohani, dari segi pendidikan dia untuk Adik-adik sekalian, termasuk mengingatkan mengenai artificial intelligence yang menjadi viral di media sosial. Penjelasan sewaktu beliau berucap di convocation sebuah universiti di Kedah baru-baru ini ya. perkara penting untuk menghadapi cabaran hari ini dan masa akan datang dengan kewujudan berbagai-bagai teknologi yang dikatakan telah direka untuk menggantikan otak, dipanggil AI. Artificial Intelligence. Artificial ni tiruan. Intelligent tu kepandaian. Kepandaian tiruan. Artificial ni tiruan. Intelligent tu kepandaian. Kepandaian tiruan. Artificial ni tiruan. Ya. Tiruan. Banyak kerja-kerja di media sosial aplikasi. Sedangkan kita tahu AI ni adalah satu kecerdasan buatan. Itu maksud sebenarnya, tapi diterjemahkan menjadi kepandaian buatan. Entahlah Sanusi ya. rebut semua peluang. Apapun kalau kita lihat cara beliau mengingatkan rakyat Kedah membangun sama mana. Sepatutnya isu-isu pembangunan kereta Kedah, dia sepatutnya melibatkan seluruh rakyat Malaysia untuk menjadikan isu ini sebagai isu rakyat Kedah. Saya rasa sesuatu yang akan gagal, tidak kena pada tempatnya mengajak rakyat Kedah untuk menjayakan. Ini bukan isu Kedah, ini isu nasional. Okey. Yang datang ke negeri ini, jangan biar peluang tu
terlepas kepada orang negeri lain datang berhijrah ke sini. Pasal kita tak ready, kita jadi ulak sawah. Makan tidak lengai. Lepas tu tak buat kerja apa. Jadi anak-anak Kedah kita duk pam ni melalui macam-macam cara untuk Dr. Hain. Semua kerjaan-kerjaan pada masa depan yang akan dibina di negeri ini adalah berdasarkan pengetahuan, kemahiran. AI. Bukan lagi berdasarkan siapa nak tolong aku, siapa aku nak pergi gagau, siapa nak pergi tang mana nak cari kat siapa, tak dah. Kita nak masyarakat kita dibina berdasarkan ilmu pengetahuan, keupayaan bagaimana isu pelaburan pengetahuan difokuskan kepada masyarakat Kedah. Saya rasa sesuatu yang tak kenal lah. Ini hero kampung nampaknya, bukan hero sebenarnya untuk bawa negara. Bawa dari Kedah. Yang dia usaha untuk dapat. Barulah negeri ini boleh jadi negeri Kedah. Ya, saya ada sebut banyak kali lah. Bila kita punya KDNK tidak mengambil kira jumlah produktiviti negeri ini, tetapi produk itu dijumlahkan di mana dia diekspor. Untunglah negeri ada pelabuhan, ada airport. Kita tak ada. Jadi tidak dijumlahkan sebagai KDNK kita. KDNK oleh. Padahal dia diproduksi di sini. Sebab itulah kita nak ada airport, kita nak ada pelabuhan. Lepas ni baru dipatahuan. Barang tu sebenarnya mai pada mana? Diproduksi di mana? Begitu. Kita tak kisahlah apa kejadah ke KDNK. Yang penting rakyat Kedah hidup bahagia, pendapatan tinggi, gaji tinggi berbanding negara lain, segala macam infrastruktur berjaya. Cuma persoalankah, adakah Greater Kedah ini akan mendatangkan hasil? Seperti kata Sanusi, tunggulah 25 tahun lagi. 2050 akan nampaklah hasil dia. Betul ke? Betul ke Sanusi? Maka air itu mesti dibayar. Itu salah satu perjuangan untuk kita capai the Greater Kedah. Ini sebagai daripada kita cakapkan. Apa yang sering kita laungkan, apa yang sering kita perjuangkan, apa yang sering kita katakan setiap hari di Kedah. Itulah konsep-konsep umum the Greater Kedah. Adakah akan berjaya menjelang 2050? Kita tengok adakah daripada survey yang saya buat live semalam, adakah the Greater Kedah, MB Kedah ini akan berjaya? 90% mengatakan akan gagal. Daripada 500 lebih pun. Kita tidak yakinlah dengan kemampuan Sanusi. Even projek-projek yang bukan the Greater pun, projek lumba, stadium lah, LRA, masih tidak dapat dilaksanakan. Berbagai alasan diperkatakan, even projek-projek REE yang diumumkan berbilion-bilion juga sehingga kini tidak dapat dimulakan. Dia lemah. Sama Sanusi, kamu lemah dalam perancangan perniagaan atau pengurusan kewangan, pengurusan ekonomi, pelaburan apa. Kamu mungkin bijak dalam politik, berceramah, bijak menaikkan semangat orang, menarikkan sokongan politik, tapi dalam pengurusan kerajaan kamu lemah. Rakyat tidak yakin, kami tidak yakin kamu mampu mencapai apa yang kamu perkatakan, umumkan, terutama melibatkan proyek-proyek besar mega. Ia hanyalah sebahagian daripada hanya untuk penglipur lara untuk orang Kedah. Apa kata kita dengar pandangan oleh seorang usaha politik beliau ini, Suhaili, bekas usaha politik MB Kedah sebelum ini Jadi satu usaha politik. Seorang menteri besar. Kalau Datuk bagi markah, berapa markah kepada pimpinan Sanusi sebagai MB di Negeri Kedah? 4/10. 4/10? Aduh. Bilopa lah. Bilopa. Saya tak nampak apa achievement. What is achievement? Cuba cerita kat saya. Okay. You are talking about Kedah Rubber City. Itu projek daripada kerajaan terdahulu, kerajaan pusat. Oh, kerajaan terdahulu. Kerajaan pusat. Zaman saya usaha politik, kita dah launch Kedah Rubber City, 300 juta kita umum. Itu pun tak dijaga dengan baik. Syarikat Hong Seng dah lari. Okey, Bukit Kayu Hitam Exclusive Economic Zone, SBEZ.
Harta lega tarik pelaburan. Sebab apa? Kegagalan kerajaan negeri menyediakan infrastruktur air. So sekarang nak bawa, nak jual mimpi apa lagi pada orang Kedah? Kedah Erythropolis, bilion. Ni baru-baru ni kata dalam tempoh 90 hari nak bawa duit, ada orang nak bagi 2.5 bilion. Tak ada. Saya yakin dan percaya, saya rasa akan gagal. Ini jual satu lagi impian. Sanusi gagal lah, sopa tidak. Jadi Tahir Air yang kononnya buat MOU besar tidak media hingga kini sudah patutnya bulan Mac lalu tidak ada apa hasil. Menteri Besar yang menjual impian, menjual sentimen, menjual slogan dan sebagainya. Pasal Pulau Pinang. Pulau Pinang semua orang tahu dia just jual sentimen. Takkan nak ambil balik sebarang perai tu pada Kedah. Nonsense. Benda yang tak memberi apa-apa faedah pun jual juga macam tu. Saya pun tak tahu sebab apa. Jadi bagi saya kesimpulannya Sanusi seorang Menteri Besar yang fail. Barisan Esko gagal. Hanya menjual janji dan juga menjual impian. That's all. Menjual impian. Okey. Satu lagi saya nak kongsikan apa yang diperkatakan oleh Sanusi suatu majlis penyerahan grant tanah di Kubang Pasu awal tahun lalu. Angan-angan beliau mengenai projek pelabuhan antarabangsa Kuala Sanglang. Dengar bagaimana confidentnya Sanusi mengenai projek tersebut. Tak boleh buah lambat ke terbang, kena bawa ang kapal. Contohnya minyak mentah, mana boleh bawa ang kapal, kena bawa dengan kapal laut. Dan inilah antara barang-barang yang akan diangkut dan akan singgah di Kuala Sanglang. Tak tahulah Cikgu Ak jadi Syah Bandar lah masa tu. Syah Bandar kan jaga pelabuhan. Dan dia akan berlaku tahun 2023 ni tuan-tuan. 2023. Hebat ni, Kubang Pasu ni. Sekarang 2024. Satu bandar baru pelabuhan di Kedah yang akan memendekkan perjalanan barang-barang di seluruh dunia. Kita tahu so far tidak ada apa pun berlaku di Kuala Sanglang. Tidak ada satu pergerakan. Saya tahu, saya dekat dengan Kuala Sanglang. Angan-angan Sanusi. Mak Jenen ke Mak Pongyang? Tak tahulah balik lagi duk angan nak pergi jual airport tang tu tak dapat pun balik pergi parking tepi tu kan. Tak, jangan angan-angan kecil. Angan-angan kita kena besar. Kita nak mengangan, bolehkah aku nak sewa crane kat depa? Kan? Adapun kapal tu aku punya sebiji. Parking tepi tu. Bila ada pelabuhan, tuan-tuan, banyak sektor hiliran daripada pelabuhan ni akan terbangun. Kapal-kapal berhenti, dia akan beli ayak. Akan ambil ayak. Saya dipahamkan tuan-tuan di Pulau Pinang 1 meter padu ayak. Kita di sini 5.5 dit. 1 meter padu. Kepada kapal, ayak dijual 1 meter padu RM15. Tak sama harga. Sektor industri RM1.3. Kapal RM15. Tapi tentu ayak tak boleh lah. Hak tu hak saya jual. Tentu pilih legal lain. Ayak K tak nak jual ke? Ayak ni sadar je boleh buat. Syarikat Air Darul Aman. Saya pengurusi saya lah jual. Air Sanusi. Saya jual RM15. Kita kalau nak challenge saya, jual ayak lain. Hebat pada pelabuhan ni. Tak malu pun. Ya. Tuan-tuan tak nampak agak. Tak apalah saya cerita lain. Memang tak ada siapa nampak Sanusi. Besar sangat kan? No. 10. Besar tuan. Besar. Esok ni kita duk bunyi hong panjang. Kan? Hong kapal bukan macam hong kereta. Ya. Dia bunyi panjang hong. Kapal apa tak tahu. Dia bawa, ada boleh load lah kapal terbang. Cepatlah. Langsung tidak terasa. Ini diumumkan pada Februari tahun lepas. Nak siap 2023. Nak collect cukai tanah 160 juta. Langsung tak ada, tapi diumumkan dengan rasa begitu confident, yakin kepada rakyat negeri Kedah tanpa ada rasa segan ke malu ke. Sanusi,
Hebatnya MB kami. Keyakinan yang melangkaui segala-galanya. Dan benda ini juga jangan main diulang dalam Dewan Undangan Negeri Kedah. Bukan main-main bukan cara sembang kedai kopi Ini termasuk juga dengan land bridge yang menyambungkan Kuala Sanglang dengan Genting bukan oleh Tokai seperti tadi, kerana land bridge itu akan bermula dengan pelabuhan. Pelabuhan itu akan dilaksanakan di Kedah. Hak bawah pada Kedah ni saya tak tahulah. Tapi kita akan ada rahmat besar. Kerana baru-baru ni kita telah pun berbincang dan berhasrat untuk meluluskan satu kawasan laut di Sanglang Kedah untuk dibangunkan pelabuhan, dan pelabuhan itulah yang akan bersambung dengan pelabuhan Songkla melalui land bridge yang akan melintasi Segenting Kerak. Ini satu rahmat besar kepada Kedah dalam aspek infrastruktur baru yang akan ada di negeri ini. Saya dipahamkan untuk pembinaan laluan jalan ke pelabuhan daripada pinggir pantai ke kawasan yang akan dibangunkan pelabuhan itu saja akan menelan satu kawasan, melibatkan satu kawasan seluas 4,000 hektar hanya untuk jalan. Tuan-tuan bayangkan betapa besarnya pelabuhan itu, dan pelabuhan itu akan ada di negeri Kedah Darul Aman. Bila kita umumkan perkara-perkara macam ini, saya yakin akan ada tindak balas. Kerana saya sebutkan sekali lagi, politik kuno. Tak boleh tengok orang nak lebih daripada mula nak menimbulkan masalah-masalah. Tapi saya yakin hal sebesar ini bukan saja untuk kepentingan Kedah, tetapi untuk kepentingan negara ini. Aduh politik kuno. Orang akan gelak, orang akan ketawa. Umum satu projek yang kita tahu bukan buat reban ayam, bukan tekan nak tar jalan kampung. Ini nak buat satu pelabuhan berbilion, nak mengenai tanah 4,000 ekar. Satu perancangan kelak 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun belum tentu dapat dilaksanakan. Memerlukan feasibility study dari segi komersial. Bukan mudah. Kedah dan orang yang buat ni Sanusi yang tak ada apa pengalaman, yang pumpang sana duk cerita pasal politik pasal ni. Tapi itulah kehebatan Sanusi, keyakinan dia untuk nak meyakinkan. Walaupun kita tak yakin, tapi entahlah, saya tak pasti orang Kedah ni walaupun ni yakin atau tidak dengan apa yang diperkatakan oleh Sanusi. Apa-apa itulah Muhammad Sanusi Magno, Menteri Besar Kedah, yang melancarkan The Greater Kedah sekali lagi di Seri Mentalun semalam. Adakah kita doakan untuk kejayaan beliau? Entahlah. Sesuatu yang agak sukar untuk dilaksanakan. Projek-projek besar KSP Kuala Sanglang Widat langkah sukarnya. Okey, Greater Kedah, tapi pada masa yang sama Greater Kedah ini mencari musuh dengan Pulau Pinang. Duk cerita pasal nak tuntut air, duk cerita pasal nak mengembalikan Pulau Pinang kepada Kedah di mana jarah. Entahlah apa yang kita boleh perkatakan. Penglipur lara termoden untuk ni Kedah dan untuk negara kita, Ahmad Sanusi. Tapi kewujudan beliau dalam arena politik jangan mempunyai kesan besar kepada landscape negara kita. Kita harapkan sebelum PRU 16 ini, kita harapkan Sanusi mampu di-neutralisekan sebelum kita terus hanyut dengan angan-angan. Kata saya, Ali Romli untuk rancangan Hard Talk sama kali ini. Tekan beri sokongan, jangan lupa untuk share, like, subscribe channel, bantu dana HSC, super chat, super stiker, super thank. Jumpa lagi dalam program yang lain. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menyokong Israel.